Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an qarabin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Surah Azim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, tuan-puan, sidang Jumaat Ramadan sekalian, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabak, alhamdulillah, alhamdulillah, pada tengah hari Jumaat ini 18 Jamadul Akhir 1443 Hijriah bersamaan 21 Januari 2021 masih kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita diizinkannya berkumpul di surau Al-Falah IPKP Perak ini untuk bersama-sama menunaikan solat fardu Jumaat yang diwajibkan ke atas sekalian kita kaum muslimin, yang Allah SWT menyebut di dalam surah Al-Jumu'ah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah Al-Azim. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru, ya, sekalian kamu mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah mengingati Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah urusan jual beli dalam kurungan dan semua urusan keduniaan, ya. Jadi bila sebut jual beli, jadi nanti orang kata orang jual beli dia yang kena berhenti berurusan, orang yang kerja pejabat tak perlu berhenti berurusan. Sebab Quran tak sebut kerja pejabat. Jadi kita tak payah berhenti kerja pejabat kita boleh terus walaupun azan dah berkumandang. Jadi jangan salah faham, itu sebahagian jual beli itu sebahagian daripada urusan dunia. Mana apa saja yang dikatakan urusan dunia, berhentilah dikerjakan apabila azan zuhur hari Jumaat berkumandang. Maka bersegeralah kita ke rumah Allah untuk bersegeralah kita untuk
mengingati Allah SWT, zikrillah. Maksud zikir di sini ialah semayang Jumaat, khutbah dan semayang Jumaat. Kan ada orang dia masuk khutbah masih lagi makan-makan di Datuk Sagor. Ni cerita dululah, sekarang tak tahulah. Azan khutbah hukum sedang disampaikan ni, dengar ni, memang dengar dari masjid. Dia masih lagi makan-makan di Datuk Sagor. Dia timing tu, elok-elok nak habis khutbah kedua baru habis makan, bayar. Terus ke masjid, semayang Jumaat, terus balik. Dia lupa bahawa nak dapat pahala Jumaat tu, dia kena dengar khutbah Jumaat. Maknanya semayang Jumaat dia sah, tapi pahala tu Allah Ta'ala punya urusan lah, nak cerita. Jadi kepada tuan-tuan kaum muslimin, warga IPK Perak, marilah sama-sama kita bersegera untuk ke surau Al-Falah ni, untuk menunaikan solat fardu berjemaah, fardu Jumaat berjemaah, semayang fardu Jumaat. Semayang Jumaat ni tak boleh buat dalam bilik, tuan-tuan. Kalau buat dalam bilik juga tak sah semayang, kena buat semayang, kena berjemaah. Semayang Jumaat wajib dikerjakan secara berjemaah. Itu dia, tuan-tuan. Jadi bila sebut urusan dunia tadi, wazarul bai', tinggalkan urusan jual beli, tinggalkan urusan dunia. Termasuklah apa-apa urusan yang interaksi kita dengan pihak luar. Bila sebut pihak luar tu, maknanya orang-orang di luar lingkungan kita dalam IPK Perak. Sekarang ni macam-macam cara orang nak dapat keuntungan dan laba, walaupun dengan cara yang tidak betul, mengikut lunas-lunas agama, walaupun dengan cara yang batil. Batil ni cara salah. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang dibaca bermula tadi, wahai orang-orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang salah, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, melainkan cara perniagaan yang memberi manfaat kepada sekalian kamu. Cara perniagaan yang dipersetujui antara sekalian kamu. Taradim ni keredaan, maksudnya persetujuan lah. Orang menjual setuju menjual, dan orang membeli setuju membeli. Orang menjual dengan jujur, orang membeli dengan membeli tanpa ditipu. Maksudnya dalam urusan jual beli itu tak ada penipuan. Tapi hari ni, tuan-tuan, banyak berlaku urusan-urusan jual beli yang ada unsur penipuan. Banyak, sangat banyak. Kalau dulu-dulu lah, dia cerita dulu, cerita 30 tahun dulu lah, scammer, bukan scammer tu, scammer sekarang. Dulu-dulu Pak Mantelu ni, orang lama-lama tahulah Pak Mantelu. Nama pun macam nama pelawak, tapi urusan yang dia buat tu tak lawak pun, malah banyak memberi kesedihan kepada peserta-peserta. Pasal apa? Sebab kena tipu. Duit masuk banyak dah, duit tu habis macam tu saja. Kata orang Perak ni lebuh. Banyak manusia, ramai manusia yang
sampai jadi gila kerana ditipu dalam skim Pak Mantelo. Ni cerita dulu. Cerita sekarang namanya scammer. Ada juga. Dulu Pak Mantelo labu perang, 15 tahun dulu dia guna tagline, saya ingat lagi baik ni, menjana ekonomi ummah. Oh, sedap bunyi dia tuan-tuan. Sewa dewan besar pusat dakwah. Ini cerita dulu lah ni. Bukan pusat dakwah di sini, tempat lain lah. Orang datang sampai beratus nak dengar penerangan menjana ekonomi ummah ni. Bunyi sedap. Masuk 1,000 boleh dapat 2,000 dalam tempoh 8 bulan. Oh, sedap bunyi Cik Majid. Masuk 1,000 dapat 2,000 dalam tempoh 8 bulan. Siapa tak nak? Maka ramailah yang masuk puluh-puluh ribu ada. Termasuk yang bercakap ni pun masuk juga. Tapi masuk 1,000 lah. Pasal dia kata masuk 1,000 dapat 2,000 8 bulan. Dalam 8 bulan sedap bunyi. Tapi ada orang masuk puluh-puluh ribu, 30,000, 40,000, 50,000, ambil loan peribadi. Ada yang sampai jual lembu berpuluh-puluh ekor nak masuk skim macam ni. Dalam sekali habis macam tu je. Dipendekkan cerita, ramailah yang tertipu dengan benda-benda macam ni. Dan sampai hari ni ada lah. Tu sekarang ni nama dia scammer. Dulu nama dia bukan scammer, dulu nama dia lain. Sekarang nama dia scammer. Jadi elakkan. Dan scammer ni macam-macam. Kalau masuk Facebook, tengok ada nama orang pelik-pelik. Nama Islam, muka orang putih. Dari sekian. Atau salah tu scammer. Facebook scammer. Janganlah friend. Dia nak friend tu request. Kita biar sebab belum terjebak. Kalau terjebak kena block lah. Macam-macam sekarang ni. Love scam. Apa lagi? Macam-macam. Cara-cara menipu ni banyak. Cara-cara orang-orang sekarang, manusia sekarang mencari duit dengan cara yang tidak betul. Banyak, sangat banyak. Jadi elakkan daripada benda-benda macam ni supaya kita tidak terjebak dan nantinya akan mengalami kesan yang negatif, mengalami keadaan-keadaan yang menyedihkan untuk kita. Duit habis, berlaku pergolakan rumah tangga dan sebagainya. Jangan tuan-tuan, jangan terjebak dalam penipuan-penipuan yang ada sekarang. Banyak ni, macam-macam. Kadang-kadang produk-produk online pun, bila kita tengok cara-cara dia tu pun, kita rasa macam satu bentuk scammer juga. Mungkin orang atas dapat keuntungan, tapi orang bawah belum tentu dapat keuntungan. Orang atas dah tentu untung lah, tapi kita di bawah ni belum tentu dapat keuntungan. Ini pun macam-macam. Jadi kena berhati-hati. Kalau kita tanya kepada Jabatan Siasatan Janiah Komersial, cukup banyak kes-kes berkaitan dengan penipuan online, macam-macam. Jadi jangan kita terperangkap. Itu je. Kerana bila dah terperangkap, duit dah masuk, susah nak balik nak dapat duit. Macam saya kata tadi, labu perang kan.
Masuk 50,000 nak dapat balik ke 50,000? Tak dapat dah. Walaupun kita tahu mana rumah orang tu, ni cerita lah, kisah benar. Ramai orang pergi, tahu rumah si pulang-pulang ni, ramai daripada tempat yang jauh-jauh datang nak cari orang ni. Tapi dia pun dah lesap ke mana tak tahu, rumah pun berkunci. Kita dah pergi, datang dari jauh semata-mata nak menuntut duit kita daripada orang ni. Orang tu pun dah mati, orang ni pun dah meninggal. Saya nak sebut nama lah. Saya kenal orang ni. Pasal dia punya skim ni tu, tagline dia memang cantik. Macam saya sebut tadi lah, menjana ekonomi rumah. Dengar bunyi cantik, seronok kita. Kita rasa dia ikhlas nak naik, memang nak bantu kita, nak naikkan ekonomi kita. Sebenarnya satu bentuk scammer bahasa sekarang. Ingat lagi tu, bayar gini, nasib baik aku masuk 1,000. Kalau aku masuk 10,000 tak tahu lah, lagi pening agak. Ada orang masuk 50,000, ada yang lebih daripada itu katanya. Saya tak tahulah betul tidak. Ramai penyawat awam yang masuk waktu itu. Ramai buat loan. Pasal masa tu dah boleh buat loan lah, loan peribadi dah boleh buat waktu tu. Ramai ambil berpuluh-puluh ribu dah masuk. Akhirnya loan bulan-bulan kena bayar, duit terpaksa cari duit sendiri. Pasal duit daripada yang dipinjam masuk dalam labu peram tu memang terperam sampai habis. Jadi memang stres kita nanti, tertekan gitu. Macam mana nak dapat duit, pening kepala, semayang tak khusyuk, kerja tak boleh beri tumpuan, tak boleh buat kerja dengan baik, sebab fikiran kita ke situ. Suasana dalam rumah pun jadi tak harmoni, sebab kita dengan isteri ada konflik. Isteri marah-marah, kita tak, mungkin isteri tak tahu, dapat tahu dia marah, kenapa tak bincang kita. Sekarang siapa nak tanggung? Contoh, dah jadi huru-hara, jadi konflik dalam rumah tangga. Macam-macam. Akhir sekali mungkin boleh menjejaskan kesihatan kita, buat stres tadi, kena penyakit jantung, darah tinggi dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, saya menyeru diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, elakkanlah daripada scammer-scammer ni. Biarlah kita kurang berduit. Bukan tak berduit, setiap 25 hari bulan ada duit. Tapi janganlah kita terperangkap dengan benda-benda macam ni. Susah. Macam saya kata tadi lah, nak dapat balik duit tu memang susah. Kadang-kadang macam saya sebut tadi kan, Pak Mantelo mati, macam mana nak ambil duit daripada waris dia? Memang tak dapat lah. Si Polan tadi menjana ekonomi rumah pun dah meninggal lah. Macam mana kita nak minta kepada dia? Dia dah meninggal. Siapa nak uruskan duit tuntutan kita tu? Jadi benda tu jadi rumit. Jadi terpaksa redha lah duit yang kita labur tu lebur. Jadi sebelum jadi macam tu, kita elakkan. Pokoklah ada kawan-kawan ajak, jomlah masuk. Tak apa, tak payahlah, duit boleh cari. Tapi kalau dah salah guna duit, nak dapat balik susah. Kan salah guna macam mana? Dah terjebak benda-benda macam tu kan, susah nak dapat balik duit. Kita buat laporan komersial siasat pun nak dapat balik duit tu susah. Jabatan komersial boleh usahakan, boleh berusaha supaya orang yang berkenaan ni dikenakan tindakan undang-undang. Tapi kita yang masuk dalam labu peram susah, memang susah nak dapat balik duit. Dia tak macam kita masuk ASB kan, masuk ASB ke ataupun saham-saham bank komersial tu pun memang terjamin
kan. Memang terjamin, dijamin oleh bank negara, maknanya tak akan berlaku penipuan. Akan dapat dividen tiap-tiap tahun dan sebagainya, kan. Tapi kalau jenis-jenis macam ni, elaklah. Dan juga apa-apa yang berbentuk skema lah. Kan? Jadi apa-apa yang berbentuk skema tu, kalau kita rasa tak pasti, kita tanyalah kepada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Ni macam mana ni, betul ke tak betul? Pasal mereka tahu, mereka ada pengetahuan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surah Al-Azim. Kalau tak tahu tentang sesuatu, tanya kepada pakar, tanya kepada ahlinya, orang yang tahu. Kita tak pasti benda ni, tanya pada pihak sahabat-sahabat kita di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Tanya, boleh ke tak boleh benda ni, kan? Supaya kita tidak terjebak. Kalau dah terjebak, susah. Nak menyelesaikan memang susah. Itu apa yang saya nampak lah daripada pengalaman-pengalaman yang lalu. Jadi itulah nasihat terutama untuk diri saya dan untuk tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kehidupan kita dan menjadikan kehidupan kita berada di atas landasan yang lurus, supaya kehidupan kita di dunia sampai ke akhirat dalam keadaan yang hasanah, dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Jadi itulah saja sedikit perkongsian untuk hari Jumaat ni, yang baik dari Allah SWT dan yang kurang di mana-mana itu saya mohon maaf dari Allah SWT dan Nabi SAW dan dari tuan-tuan yang mulia sekalian. Wallahu rasuluhu ala wa barakallahu fikum. Qul qala sa'atu azim li wa lakum. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.